Hmm. اللهم لا سهل إلا ما جعلته وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insya-Allah malam tajwid, asas ilmu tajwid untuk kita sama-sama belajar dan juga tambah lagi ilmu pengetahuan kita dan ulang kaji tentang hukum hakam yang pernah kita belajar dan selalu kita belajar. Insya-Allah semata-mata Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tajwid itulah cita-cita kita yang tertinggi supaya dapat kita membaca Al-Quran dengan baik dan sempurna dan begitu puas dan bersemangat. Sebabnya Al-Quran ini adalah ibadah yang sangat tinggi ganjarannya. Ibadah yang mudah dikerjakan, mudah diamalkan, mudah dilakukan, tetapi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala teramat besar dan teramat tingginya. Dan ibadah Al-Quran ini adalah antara ibadah yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh membacanya dan boleh beribadah membaca Al-Quran ini bila-bila masa dan boleh dikatakan setiap waktu dan di mana-mana tempat sahaja. Kecuali ada beberapa tempat-tempat yang dilarang, tetapi kebanyakan masa dan waktu dan juga tempat itu sangat-sangat mudah untuk kita mendapat pahala membaca Al-Quran. Kalaulah dalam hadis Nabi SAW, satu huruf dalam Al-Quran, 10 ganjaran. Dan cuba kita kira-kiralah, bayang-bayangkanlah berapa banyak kita baca kalau dalam masa tempoh 10 minit ataupun 15 minit ataupun setengah jam. Ada antara kita, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang untuk dia baca Al-Quran sampai 1 jam lebih. Memang tak terkira berapa huruf yang kita baca dalam tempoh 1 jam, setengah jam, 10 minit, 5 minit. Hatta kalau kata 3 minit sehari pun dah betul-betul banyak sangat-sangat. Digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap huruf yang kita sebutkan, yang kita bacakan, itu berlipat-lipat gandanya. Tapi itulah bila ganjarannya besar, peluangnya sangat-sangat terbuka untuk kita semua. Tak kira siapa kita, antara kita yang lancar ke tak lancar ke, memang tetap dapat ganjaran ini ataupun berpeluang untuk mendapat kelebihan ini. Cuma bila kita dah tahu itulah kedudukan Al-Quran, kalau bolehnya kita nak kepada sempurnanya baca Al-Quran. Nak kepada baiknya kita membaca Al-Quran. Nak kepada selesanya kita baca Al-Quran dengan tenang hatinya, dengan mudah sebutannya, dengan orang kata senang untuk kita nak menuturkan ataupun nak melantungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kita beribadah membaca Al-Quran. Tak lain tak bukan dengan ilmu tajwid inilah akan membantu kita, sangat-sangat membantu kita untuk kita dapat kelebihan itu ataupun kebolehan yang dapat membantu kita baca Al-Quran secara fasih dan juga lancar. Alhamdulillah, nampaknya kita dah boleh mulakan. Seperti biasa, kelas tajwid kita dengan gaya kita ini, dengan cara kita ini, disebabkan kelas ini terbuka untuk awam dan juga kita tak khususkan. Jadi kita tetap guna gaya yang sama, itulah kita perlu kepada murajaah. Perlu kepada ulang-ulang apa yang kita selalu belajar, apa yang kita pernah belajar, apa yang kita telah pun lepas belajarnya beberapa kali. Dengan kita mengulang-mengulang ni, insya-Allah akan bertambah jelas dan bertambah faham kita, insya-Allah. Malam ni kalau ikut susunan kita akan masuk balik hukum mad. Sebab minggu lepas last kali kita belajar qalqalah ataupun kita buat ulangan qalqalah. Malam ni kita akan masuk hukum-hukum mad. Okey, bila sebutnya mad, dah tentunya semua kita tahu dan semua kita pasti bahawasanya mad ini adalah antara hukum tajwid yang sangat-sangat banyak dalam bacaan kita. Boleh dikatakan setiap
huruf. Nak kata setiap kalimah tu banyak sangat. Boleh dikata setiap 2-3 perkataan mesti ada matnya. Kalau satu baris tu mungkin lebih daripada 5, mungkin sampai ke 10 mat. Banyak. Ada yang sampai begitu sekali lah. Jadi perlu sangat kita kenal mat mana yang perlu kita panjangkan kadar 2 harakat, mat mana yang perlu kita lebihkan daripada 2 harakat, mat mana yang tak boleh kurang daripada 4 harakat, mat manakah yang tak boleh kurang dari 6 harakat. Di situ kita akan tahu. Bila kita tahu waktu baca itu dia datang sendiri. Bila kita dah jelas, kita dah nampak apa tu hukum-hukum tajwid itu di depan kita waktu kita membaca Al-Quran, insya-Allah kita akan baca dengan tajwid yang baik insya-Allah. Okey. Al-mudud ataupun al-maddu, al-maddu italatus saut. Hukum mad ini ataupun pengertian mad, ta'riful mad italatus saut inda qiraatil Quran. Kita memanjangkan suara, tarik suara kita bagi panjang ketika membaca Al-Quran dengan kaedah-kaedah tertentu, syarat-syarat tertentu, petanda-petanda tertentu. Bukannya semua kita boleh tarik, bukannya semua kita boleh panjang, ada yang tak boleh panjang. Jadi kita boleh nampak di sini bahasa Arab dan bahasa Al-Quran ini kadang-kadang dengan kita panjang je, yang tak panjang boleh rosak makna. Kadang-kadang kita tak panjang yang sepatut kita panjangkan, kita tak mat yang sepatut kita matkan, boleh merubah makna. Saya rasa dalam semua bahasa kot, sama semua bahasa pun dia ada tu, dia punya suara untuk kita nak menyebut makna. Kadang-kadang perkataan yang sama, tapi kalau tinggi suara dia pergi pada makna yang lain. Kalau slow suara, perlahan suara, dia akan ada makna yang lain. Mungkin bahasa-bahasa tertentu jelas sangat memainkan peranan suara ketika menyebutkan huruf. Mungkin bahasa Melayu saya pun tak mahir sangat. Mungkin kalau cikgu-cikgu bahasa Melayu ada, mungkin adalah ilmu khas berkenaan dengan suara. Suara untuk membaca ataupun menyebutkan bahasa Melayu ni. Kalau saya pernah belajar lah bahasa Thailand, bahasa Siam ni pernah saya belajar lah, terpaksa belajar juga sikit. Dia ada satu tajuk itu suara memainkan peranan tu. Dia ada 5 suara, mesti kita nak tambahkan pada setiap perkataan tertentu. Perkataan yang sama, suara satu makna lain, suara tinggi sikit makna lain, suara tinggi lagi makna lain lagi, suara yang keempat makna lain, suara yang kelima yang lain. Perkataan yang sama, cuma bezanya tinggi, rendah suara, masuk dalam suara, dan perkataan yang sama. Itu suara yang menentukan makna pada perkataan-perkataan itu. Jadi begitu juga dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim begitu juga. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kalau kita baca terlebih panjang, ada sesetengah perkataan kalimat Al-Quran ini boleh berubah makna terlebih panjang. Kan? Kalau kata contoh saya bagi contoh yang mudah ni. Qala, perkataan qala. Qala banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Qala. Yang panjangnya qa. La tu pendek, satu harakat saja. Satu harakat. Qala. Okey. Katakan kalau kita terpanjang sikit je la tu. Qala. Qala. Surah apa? Yang kita baca selalu surah Al-Kahfi. Qala alam aqul. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jadi la ni tak boleh panjang, tak boleh. Kena satu harakat saja. Qala alam aqul, qala alam aqul. Pernah berlaku qari'ah kita baca qala alam aqul. Contohnya kalau berlaku macam tu. Qala alam aqul. La tu dipanjangkan sikit je. Berubah makna terus. Dari makna qala, berkata oleh Nabi Khidir ataupun Nabi Khidir, berkata oleh Nabi Khidir, seorang yang berkata, Nabi Khidir saja yang berkata dalam ayat itu, qala alam aqul. Tapi kalau qala alam aqul dipanjangkan sedikit je, dah jadi 2 orang pula berkata. Siapa lagi yang berkata?
Kan kita dah merosakkan makna ayat itu, ditujukan perbualan itu khusus untuk Nabi Khidir yang berkata dalam ayat itu. Jadi bila dipanjang dengan sengaja, tak sengaja, qala alam aqul, dah jadi dua orang berkata. Itu bahasa Arab. Terlebih sikit yang panjang, dia berubah makna dan memang itu antara yang bahaya. Jadi hukum-hukum mat ini antara bab tajwid yang penting sangat-sangat. Jadi kita bukannya setakat kita nak menghiasi bacaan kita, nak sempurnakan dari segi panjang pendeknya. Jadi kita kena ada hati-hati juga. Ada setengah tempat itu bila terlebih panjang, terkurang panjang, boleh mengubahkan makna. Alhamdulillah, kita dah belajar hukum-hukum mat banyak dah, Masya Allah. Dan selalu kita belajar hukum mat. Dan dengan harapannya, usaha kita ini, insya-Allah Allah satu hari, di satu masa nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan beri cahaya tajwid sepenuhnya, seterangnya ke dalam jiwa kita semua untuk kita baca hukum-hukum tajwid ini dengan sempurna sangat-sangat. Jadi tuan-tuan, bukan kita fahamnya orang baca Quran tajwid, oh best lah dia baca, oh pandailah dia baca, apa tu power lah tajwidnya, sempurna lah tajwidnya. Tak, bukan itu sahaja kita nak. Kita nak selamat daripada kesilapan ataupun kesalahan dalam membaca Al-Quran. Itu ghayatu ilmu tajwid. Tujuan yang paling tinggi kita belajar tajwid adalah kita nak elakkan lidah kita daripada membuat kesalahan, kesilapan dalam menyebutnya hukum-hukum tajwid ataupun kalimah-kalimah Quran tadi. Sebenarnya itu. Jadi kadang-kadang dia nampak, minta maaf, mungkinlah sesetengah fahaman ni, dia akan nampak bila seseorang itu pandai tajwid, dia duduk satu level yang atas sikit dan dia hebat. Kita terasa macam, oh dia ni best baca Quran. Dia ni pandai. Baca Qurannya sangat bagus tajwidnya. Kita akan nampak itu saja. Memang itu satu kebaikan bagi orang yang pandai tajwid. Tapi sebenarnya kita bukan nak yang itu. Kita semua kita yang pandai tajwid ke, tak pandai tajwid ke, sebenarnya kita kejar dan kita usaha belajar tajwid ini semata-mata tujuan utama kita supaya kita tak melakukan kesilapan dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau itu matlamat kita, insya-Allah kita tak banding diri kita dengan orang-orang yang pandai. Kita tak perlu nak letakkan kita ini bila nak sampai ke tahap orang yang dah pandai sangat tajwid. Kita akan terasa macam tercabar, macam tak ada harapan, macam tak bersemangat pun nak kejar, nak bagi jadi semacam seorang yang dah pandai sangat tajwid. Dia dah boleh mengajar orang. Saya ni entahlah bila nak boleh mengajar macam dia. Kalau itu kita letakkan matlamat kita belajar tajwid, mungkin separuh jalan kita rasa macam tak dapat-dapat sampai sekarang. Tak pandai-pandai sampai sekarang. Tak hebat-hebat sampai sekarang. Tapi kalau tujuan, niat kita tukar lagi, kita letakkan, saya belajar tajwid, tak kisahlah saya pandai ke tak pandai. Yang penting saya tak nak baca salah Al-Quran. Contohnya macam malam ni kita akan tekankan hukum-hukum mat. Okey, saya akan fokuskan hukum mat ini supaya dalam bacaan saya nanti bila ada mat asli, saya akan betul-betul dua harakat. Bila bukan yang mat asli, jangan saya pula pandai-pandai jadikan dia mat asli. Contohnya, sebagai contoh lah kan. Ni, siapa yang tersenyum tu mungkin adalah terasa terasa kawan-kawan ke, terasa diri sendiri ke. Kadang-kadang bukan mat asli pun kita terpanjang kan. Kerap jugalah kena tegur. Masih lagi kena tegur sampai sekarang. Syukur Alhamdulillah ada orang tegur kita dan kita ada peluang untuk ditegur, diperbaiki. Kalau kita duduk cara tu, insya-Allah maju kita. Dan untuk mat wajib pula, wajib muttasil. Contohnya saya tak nak kurang daripada 4 harakat. Asal mat wajib muttasil je mesti saya pastikan lebih daripada 2 harakat. Maksudnya nak kena pergi 4 harakat ke atas, 4 ataupun 5. Ini masih ada lagi antara qari-qariah kita dah terang-terangnya ada tanda mat, ada tanda ombak. Semalam saya dapat istilah baru, ada pedang Arab. Ada tak masuk tak malam ni, saya tak nampak. Dia kata ada tanda pedang Arab tu. Dah terang-terang perkataan tu, ada pedang Arab, ada tanda ombak, ada tanda kening berkeruk ni. Tapi masih lagi kurang daripada 4 harakat. Jadi itu maknanya kita belum betul-betul lagi kenal mat itu. Walaupun baca kita tengok.
Kan? Dan sekarang ni kalau tadarus, kalau kita baca sendiri, kita baca tengok. Kita tak cerita lagi lah bab-bab hafazan tu yang kita baca dalam solat, yang kita surah-surah pilihan yang kita menghafal. Kadang-kadang terlanggar hukum-hukum tajwid, bolehlah lagi kita bagi alasan. Saya tak nampak lah sebab saya ingat ayat je. Saya tak nampak hukum tajwid. Apa bertemu dengan apa, tanda mat ada ke tak ada. Hamzah itu dalam satu perkataan, kedua perkataan. Tak apa, kita ada alasan. Tapi kalau buka Quran, tengok Quran, ada tanda mat, kita pun masih lagi tak perasan ataupun tak berikan panjang, qadar panjang itu ikut tanda-tanda mat yang ada dalam Al-Quran yang kita sedang baca, maka itu perlu kepada tajwid kita nak kena tambah lagi, nak kena usaha lagi, nak kena banyak lagi lah gunakan cara macam mana nak faham tajwid supaya kita halus dan juga dapat melaksanakan hukum-hukum tajwid itu sebaiknya, insya-Allah. Okey, panjang mukadimah malam ni. Okey, kita terus masuk hukum mat. Pertamanya dalam mat ni kita dah ta'rifkan, kita dah bagi maknanya kena panjangkan suara. Panjangkan bacaan kita. Tarikkan bacaan kita dengan kadar-kadar mat ikut jenis-jenis mat itu. Ada yang 2 harakat, ada yang 4, 5 harakat, ada yang 6 harakat. Ada yang ada wajah-wajahnya 2, 4, 5. Jadi kita pilihlah ikut jenis mat itu dan berikan hak qadar itu mengikut jenis mat itu. Okey. Hukum mat pula terbahagi kepada 2, mat asli dan mat far'i. Okey, malam ni kita cuba haluskan semula ataupun kita detailkan sedikit untuk hukum mat asli. Jadi insya-Allah boleh tanda-tanda, conteng-conteng, tulis-tulis di sebelah kita kalau ada buku kosong, supaya dengan kita tanda-tanda ini insya-Allah kita akan cepat ingat, kita cepat faham insya-Allah. Okey, bila sebutnya mat asli, maknanya mat yang paling asal ataupun mat yang paling banyak. Mat asli ini mat yang asal, mat yang asal, ataupun mat tabi'i. Tabiat mat itu dia kena 2 harakat. Tabiat mat paling kurangnya 2 harakat. Jadi kalau kurang daripada 2 harakat tak dinamakan mat. Tak dinamakan panjang suara. Tadi kita kata mat-mat itu panjang suara. Jadi kalau kurang daripada 2 harakat bukan mat lah tu. Jadi kalau kurang daripada 2 harakat maknanya tak dinamakan bacaan itu bacaan mat. Bila sebutnya bacaan mat, ada hukum mat mesti nak kena 2 harakat ke atas. Jadi bila kita mulakan dengan mat asli dia khususkan untuk 2 harakat. 2 harakat untuk mat asli ataupun mat tabi'i. Okey, mat asli dalam bacaan Al-Quran insya-Allah dia selalu kita jumpa dan banyak sangat kita jumpanya mat asli. Dan macam saya sebut tadilah, mat asli 2 harakat, kalau dikurangkan boleh berubah makna, boleh bertukar makna, boleh merosakkan makna. Itu bahaya juga mat asli kalau tak cukupnya 2 harakat. Okey, macam mana kita nak kenal mat asli? Okey, macam mana kita nak kenal mat asli? Siapa boleh muzakarah dengan saya, dengan kita semua? Erti saya dah bagi, kita nak kenal mat asli itu macam mana? Ada siapa ingat? Ada siapa boleh bagi penerangan? Hari ni tak nampak Haji Din, tak nampak ni. Assalamualaikum Ustaz, saya cuba Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, Haji Arsyad. Haji Arsyad ke Taib? Haji okey, Haji Taib. Okay, nampak Haji Arsyad keluar tadi. Okey. Saya gambar belum keluar Ustaz. Itulah saya nampak nama Haji Arsyad timbul di sini. Okey, silakan. Okay, mat asli adalah 2 harakat kita baca dan untuk membaca 2 harakat masih ada huruf mat alif,
waw atau ya. Ya. Dan dua harakat, dan dalam mad asli kita tak ada hamzah, lepas mad tak ada hamzah ataupun tak ada apa ni sukun. Okey. Itu betul lah tu Haji Arsyad dengan Haji Taib. Okey. Okey, kita pula ada dalam mesej kita ni, apabila ada huruf mad alif atau alif, ya atau waw. Ini sebahagian jawapan lah. Okey, apa yang diterangkan oleh Haji Taib dengan juga disambung oleh Haji Arsyad, itu sebahagian besar pengertian dan juga syarat-syarat untuk kita nak kenal mad. Cuma susunan itu perlu dijelaskan sikit lagi. Dia dah sebut semua tu 3 perkara yang saya rumuskan. Cuma susunan itu nak kena lebih jelas supaya pendengar akan faham kedudukan mad asli ataupun rupa surah mad asli itu macam mana. Maksud saya macam tadi Haji Taib mulakan okey, dalam mad asli mestinya kena ada huruf mad. Huruf mad, bila sebut huruf mad, alif waw ya yang tak berbaris, alif waw ya maddi ya. Okey, itu dah sebut yang pertama. Yang keduanya Haji Taib kena sebut alif waw ya itu huruf mad itu tidak bertemu dengan huruf hamzah. Tidak bertemu dengan huruf hamzah. Jadi Haji Taib sebut betul tadi, dalam mad asli tak ada hamzah. Saya dengar macam tu, tak ada hamzah. Boleh juga orang yang dah kenal mad asli dia akan faham terus. Tapi kalau kita sebut alif waw ya, selepas alif waw ya maddiyah itu tiada hamzah. Jangan datangnya hamzah selepas alif waw ya. Sebab dia boleh berlaku hamzah ada juga dalam perkataan itu, tapi dia jadi mad asli ataupun dia syibih badal kan. Yang madal. Okay. Jadi kita nak kena jelaskan selepas alif waw ya tak adanya hamzah. Barulah dia khusus untuk mad asli. Dan yang ketiganya, selepas alif waw ya betul, dia tak adanya huruf berbaris mati, tak ada sukun. Tak ada sukun sebab kita berhenti. Sukun disebabkan kita waqaf. Itu lebih jelaslah. Jadi dia ada 3 perkara. Yang pertamanya untuk kita nak kenal mad asli, nak kenal mad asli, yang pertamanya mesti kena kenal dulu huruf mad. Alif waw ya yang tak berbaris, dan alif waw ya pula dia yang tak berbaris yang nak jadi huruf mad ini dia ada syarat pula. Dia kena syaratnya huruf yang sebelum alif waw ya itu ada huruf yang sesuai dengan alif waw ya. Kalau alif sebelumnya baris atas, kalau waw sebelumnya baris depan, kalau ya sebelumnya baris bawah. Itu bila kita ulang selalu dia datang sendirilah. Perkara itu dia datang sendiri dan kita boleh jelaskan kepada diri kita dan kepada yang lain. Okey, jadi kita dah kenal tadi contoh dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sangat. Mula dengan bismillah pun dah ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa mad asli ada dalam bismillah? Ini kita baca, kita tak tengok. Kita baca tak tengok. Nah, siapa ada jawapan boleh bagi tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita test keluarkan mad asli dalam kepala kita. Kita baca ikut hafazan kita dan cuba kita cari mad asli dalam bacaan kita. Okey, kita mulakan dengan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa mad asli? Ada 3 saya. Okey, yang lain boleh rehat dulu. Kita dah kita dah terima jawapan dari Haji Ismail Zaitun. Ada 3, yang mana? Allah. Okey, 1. Rahman. 2. Rahim. Rahim. Rahim tak ada malam ni. Rahim tu bolehkah jadi mak asli? Tak boleh kan? Syarat ketiga tadi Haji Ismail. Syarat ketiga tak ada sukun. Tak ada sukun tu. Ni rahim, mim tu jadi sukun tu. Rahim. Itu yang nama. Ada ha bawahi tu. Sama je. Bila dia selepas
Ya, mat itu adanya mim baris Mim. mati itu disebab kita Oh, berhenti. ya, mereka dia ada gitu. Itu maknanya sukun. Itu dia jadi ma'arif sukun. Jadi ada dua saja dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ada dua saja pada lafzul jalalah Allah dan juga Ar-Rahman. Rahman. Boleh kita cuba ayat yang kedua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau boleh, tak perlu tengok Quran. Cuba. Ayat yang kedua dalam surah Al-Fatihah ada berapa huruf hukum mad asli? Yang tak buka kamera tu kalau dah bunyi dia dah selak Quran tu dia bunyi juga tu. Tapi tak apalah, boleh juga ya nak tengok. Tapi kalau nak mencabar diri, cuba kita tutup mata baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada berapa? Berapa mat asli ada pada ayat yang kedua surah Al-Fatihah? 2 juga Ustaz. Okey, Haji Arsyad jawab. Haji Arsyad dah pilih ayat kedua. Okey, pada perkataan yang mana? Ada 2. Lillah tu nafsu jalalah. Lillah lafzul Sama jalalah. alamin. Rabbil alamin. Itu dua. Ayat kedua. Okey, betul. Alhamdulillah ada 2. Ayat kedua ada 2. Okey, ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Mad asli saja. Mad asli saja ada apa? Ada berapa? 1 je. 1 je. 1 saja pada perkataan Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Okay. Alhamdulillah kita boleh nampak walaupun kalau kita dah cuba cari mad asli tanpa kita tengok Al-Quran, kalau berjaya maknanya insya-Allah ada kemajuan pada diri kita lah. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. 1 juga. 1 saja. Maliki. Lagi. Okay. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni 2 saja. 2. Ya, 2 ya. Okey. Perkataannya? Ya. Iya. 2 ya. 2 iya. Okey, bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Ro aja 1. Nah, ada berapa? 1 ke 2? 2 kan. Nun sama ra. Ini yang saya tahu ni. Ini yang Nun sama ra. Ini saya mencari jawapan yang lain pada yang lain ni. Okey, Haji Arsyad, kita tangkap Haji Arsyad. Dia kata nun sama ra kan? Ihdina dengan sira. Dan nos. Ihdina boleh jadi tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Nos. Okey, kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Dia jadi hukum lain. Dia sambung short. Dia panggil apa di sini? Mengapa ya ni? Dia panggil napenek. Dia ada sukun. Dia ada man, dia ada pencegah untuk dia jadikan mak asli mak tabi'i sebab dia ada sabdu selepasnya ataupun dia alif lam syamsiah di situ kan. Jadi kena masuk terus. Jadi ketika wasal dia kena masukkan terus ihdinas sira. Jadi na di sini tak boleh kekal dengan mak asli. Ra je lah. Okey, siratal ladzina an'amta alaihim. Sampai situ dulu. 1 juga tak? 1 jugalah. Okey, sekali lagi sampai alaihim pertama siratal ladzina an'amta alaihim. Zaya. Siapa cakap 1 tadi? 1 ke 2 ke 3? 2. Ada 2. 2. Lazi. Surah. Okey. 2 ya ke 1. Ya. Okey, last. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1 2 lagi. 1 1 je.
Okey. Okey, alhamdulillah satu je. Panjang baca Satu. je tapi ada satu je. Ada mak-mak lain pula. Okey. Jadi alhamdulillah kita boleh kenal Makbul. di antara kita tak perlu buka Al-Quran pun dia boleh nampak dah ayat-ayat yang dia baca. Yang kita nak tu macam itulah. Kita nak satu tahap nanti insya-Allah bila kita selalu murajaah ulang apa yang kita belajar, dia akan setiap ayat kita baca dia akan datang semua hukum-hukum tajwid. Jadi kita cuba test huruf hukum amal asli saja, kita dah boleh kesan dan kita boleh kenal di mana beradanya dan duduknya mad asli pada setiap ayat. Jadi kalau kita menguasai semua hukum tajwid dengan cara tadi, setiap hukum yang kita baca dalam Al-Quran kita akan kenal insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Ada soalan untuk mak asli sebab malam ni kita nak masuk tajuk yang menarik sikit malam ni untuk semua. Ada soalan mak asli? Okey, jelas? Dah faham. Okey, insya-Allah tak ada apa-apa insya-Allah jelas Okey, malam ni saya cuba nak kupaskan tajuk yang ada kaitan dengan sifatul huruf. Last kali kita belajar baru ni sifatul huruf, iaitulah sifat-sifat tebal sifat tebal. Kita selesai sifat isti'la dan sifat itbaq. Kedua-duanya tebal, isti'la dan itbaq. Bila tinggi dengan penuh sebutan dalam mulut, jadi dia akan keluarkan satu sifat, iaitu sifat tebal, sifat tafkhim. Tafkhim ni tebal ataupun mufakhamah. Itu ikut panggilan lah. Sama je, semua maknanya tebal belaka. Lawannya tipis. Tipis. Lawannya nipis. Huruf-huruf tertentu bacaannya tipis. Jadi ada kait rapatnya dengan hukum malam ini, iaitulah halat ar-ra al-mufakhamah. Hukum-hukum ra yang tebal. Cuma saya tak jumpa yang dalam bahasa Melayu, yang bahasa Jawi, yang bahasa Rumi. Saya dapat bahasa Arab saja. Jadi tadi tak ada masalah. Tuan-tuan, para hadirin dan juga para peserta pada malam ini, boleh je tulis ringkasan sebab hukum ra ni insya-Allah mudah sangat-sangat. Tapi dia payah. Dia mudah tapi dia susah. Jadi kita pilihlah, kita nak jadikan hukum ra ni mudah ke, nak jadikan hukum ra ni susah. Terpulang pada kita macam mana kita nak cuba fahamkannya. Jadi saya akan cuba memudahkan semudah-mudahnya supaya dalam bacaan kita insya-Allah bila jumpanya huruf ra, insya-Allah tak salah lagi. Insya-Allah yang tebal-tebal, yang nipis-nipis, yang antara tebal dan nipis pun kita insya-Allah kita akan kenal. Boleh tebal, boleh nipis. Ada dia 3 keadaan. Ada hukum tebal semuanya, ada keadaan-keadaannya semua tipis semua, dan ada beberapa tempat boleh nak tebal pun boleh, nak tipis pun boleh. Itu suka kita insya-Allah. Okey. Jadi hukum ra ni pun antara hukum yang banyak qari-qari'ah termasuknya saya, kalau tak berjaga kita akan tersalah sebut. Ra yang tebal kita tak tebalkan, ra yang tipis kita tak tipiskan. Tapi kalau tanya bahaya sangat ke, kesalahan ini besar sangat ke? Tak, dia tak ada besar sangat. Dia lebih kepada fasih ataupun tidak. Lebih kepada sebutan kita jelas ataupun tidak. Jadi nak fasih ke penting ke tak penting, dah tentunya bacaan Al-Quran kita nak yang terbaik. Yang tebal tebalkan, yang tipis kita nak tipiskan insya-Allah. Okey. Sebelum saya nak cuba jelaskan, saya nak serahkan kepada peserta kita. Kalau sebelum ni macam mana kita kenal hukum ra yang tebal, yang nipis? Macam mana kita buat kesimpulan pada diri kita? Dalam kita membaca Al-Quran, bila kita jumpa je ra, kita akan baca dengan kaedah kita sendiri, fahaman kita sendiri. Ini tebal, ini nipis, ini tebal, ini nipis. Macam mana? Siapa boleh mulakan? Kongsikan. Cuba Ustaz. Huruf atas huruf atas tebal. Lagi. Kalau huruf bawah tu dia nipis . Okey. Ada lagi tak? Yang depan kalau depan pun tebal . Okey. Ada lagi tak?
Ada lagi? Push. Itu je. Itu je. Ya, itu ya. Okey. Jangan tengok dalam skrin ni. Kita tengok ikut apa yang kita faham dulu. Jadi, yalah, itu kita dah belajar dulu lah. Itu yang Okey, saya okey, rasa. okey, itu percubaan yang bagus, yang baik. Okey, saya boleh buat kesimpulan. Kalau kita nak ikut cara yang mudah, ikutlah Haji Arsyad. Mazhab Arsyadi namanya. Ikut Haji Arsyad tadi, mudah. Bila saja ra tu baris atas, baris depan, semuanya tebal. Bila saja ra itu baris bawah, semuanya nipis. Minta maaf, saya nak kena macam ada suara background yang masuk okey. Okey, kalau ikut cara yang mudah yang saya sebut tadi, hukum ra ni sebenarnya mudah je. Macam mana kita nak mudah? Asalkan ra itu baris atas, asalkan ra itu baris depan, semua tebal. Tak perlu kita fikir-fikir lagi, tak perlu kita nak cari ini keadaan yang keberapa ni, keadaan pertama ke kedua, ketiga, tidak. Asalkan tebal atas, baris depan, tebalkan semua. Asalkan ra itu baris bawah, tipiskan. Ini kaedah ataupun panggil pembahagian yang asas, yang pokoknya untuk hukum ra, tebal dan nipis. Dah habis. Selesai kelas. Selesai. Jadi sebenarnya kalau kita faham cara ini pun sebenarnya dah membantu banyak dalam bacaan kita. Dan yang tebal kita tebalkan, yang tipis kita tipiskan. Tinggal lagi sedikit-sedikit sebanyak dia yang keadaan-keadaan yang jarang-jarang berlaku. Yang itu pun kira insya-Allah dia akan selamat juga kalau kita dah terbiasa, yang atas tebal, yang depan tebal, yang bawah tipis. Jadi yang lain-lain lagi dia akan terikut dengan kebiasaan kaedah utama ini. Jadi kita ambil cara mudah dulu, simpan dalam fahaman kita. Bila baca Al-Quran, hukum ra ni kalau jumpanya baris atas, confirm tebal. Sebab atas kan, tinggilah. Bila tinggi dia kena tebal. Kalau baris depan, dia ke depan dia masih tinggi lagi dan masih tebal. Kalau baris bawah, dia dah tak tebal lah, bawah. Jadi ringan, ringkas, jadi dia kena bawah, dia kena tipis. Jadi kita faham yang ini dulu, insya-Allah banyak selamat. Yang tak selamat sekarang ini, ra baris atas pun tak tebal. Ra baris depan pun yang kena muncung mulut tu. Ra tersebat baris depan, dia nak menyerupai dengan huruf waw. Waw kan muncung mulut ke depan, ke bibir dua bibir mulut kan. Masih lagi tak tebal. Allah, itu problem tu. Jadi maknanya kita betul-betul tak rapat dengan ra, kita betul-betul tak kawan dengan ra, betul-betul kita tak dekat dengan ra. Jadi kalau ra baris atas, ra baris depan, semua kita tebalkan, insya-Allah selamat kita. Ra baris bawah pula, semua ra baris bawah kita tipiskan. Okey, selamat kita. Okey, jadi saya tanya balik, bila sebutnya tebal tu apa yang kita perlu buat nak tebalkan? Ra baris atas, ra baris depan. Namanya tebal. Katanya hukumnya tebal. Apa yang kita nak buat nak bagi tebal tu? Dalam kita nak sebutkan ra atas, ra depan tebal, tafkhim tu. Ra atas tafkhim. Kita boleh sebut tafkhim, tapi apa yang kita perlu lakukan dalam kita nak menyebutkan huruf ra tebal tadi? Bila kita sebut nak moncong dah. Saya suka guna kaedah ni, biar orang kata kadang-kadang kaedah ni tak membantu 100%, tetapi dia peratus yang tingginya dia membantu. Bila sebutnya tebal, kedudukan bibir mulut kita dia ke depan sedikit. Dia tak boleh kita nak lebarkan. Kalau kita baca contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ni bibir mulut kita relax, bibir mulut kita lebar. Dia tak jadi tebal. Cuba kita muncul sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Muncung mulut ini dalam banyak-banyak hukum tebal, keadaan bermulut kita termuncung ke depan. Jadi mana-mana hukum ra bagi atas, ra bagi depan, cuba muncung mulut untuk selamatkan supaya dia tak tertipis. Tak jadi hukum tarqiq, hukum nipis. Jadi kita tak selamat kalau kita tak tebalkan ataupun kita tak muncungkan mulut. Jadi lawannya pula,
Yang tipis tu, yang baris bawah Senyum. tu, Nak kita senyum nak Ustaz. kena tersenyum. Senyum, Okey. senyum. Selalu senyum. Okey, kita ingat Senyum, roh senyum. baris bawah ni senyum selalu. Senyum. Senyum. Jangan tersengih selalu. Kita senyum tu maksudnya kita kita lebarkan supaya tak ke depan. Bila ke depan, dia akan jadi tebal. Contohnya di sini kita ada surah apa banyak, surah Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas min syarri syarri ra baris bawah. Ra baris bawah ada sabdu pula tu. Dia bersangatan tu, maknanya tarqiq yang bersangatan. Syarri. Tak boleh kalau syarri tak boleh. Dia kena syarri. 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 Kena betul-betul lebarkan bibir mulut supaya tak ke depan sedikit pun. Kalau ke depan sedikit, dia akan jadi muncung. Bila muncung, dia akan jadi tebal. Min syarri. Tu tebal tu. Syarri. Dia kena syarri. Syarri. Sebenarnya saya, kalau ikut pengalaman saya pernah belajar dulu, awal-awal belajar, memang seronok. Bila masuk bab ra ni, kita sampai hafal semua keadaan-keadaan ini. Keadaan 8 tebal, 4 nipis, 2 wajah ni. Jadi waktu kita baca tu seronoknya kita akan macam terperasan. Muncung tipis, apun muncung lebar, muncung lebar. Maksudnya setiap ra yang tebal kita akan muncung mulut, setiap ra yang nipis kita nak kena tersenyum sikit, lebarkan bibir mulut. Sampai kita nak latih tu makan masa jugalah. Apa ustaz kata, ustaz kita pesan, kalau nak tengok ra tu sempurna tak sempurna, boleh letak cermin di depan waktu baca Al-Quran dan tengoklah kedudukan keadaan bibir mulut kita itu waktu tebal tu ke depan, waktu nipis tu kita terlebar dan senyum. Sampai begitu sekali. Jadi barulah ra kita ini akan jadi fasih, yang tebal betul-betul kita terasa tebal, yang nipis kita rasa nipis. Jadi sebenarnya itu je. Dah selesai dah bab ra. Untuk kita baca dengan selamat. Ini yang dinamakan bab ra. Cara kita belajar secara mudah. Kita dah khatam. Kita dah selesai. InsyaAllah banyak peratus kita baca Quran. Bila yang baris atas, baris depan kita muncul mulut, tebalkan. Bila yang ra baris bawah, kita tipis dan kita lebarkan bibir mulut kita. Banyak keadaan kita selamat insyaAllah dalam bab hukum-hukum ra. Setakat ini boleh faham insya-Allah. Saya nak tuju kepada beberapa qari kita yang ada dia macam bergaduh sikit dengan huruf ra ni. Tapi tak perlu sebut nama lah. Dia tak berapa baik dengan huruf ra. Jadi tolonglah guna kaedah malam ni, insya-Allah membantu anda waktu membaca Al-Quran nanti, ra itu supaya tak tipis sangat. Jadi tanpa kita sebut namanya, insyaAllah dengan cara ini saya rasa insyaAllah membantu. Asalkan baris atas, asalkan baris depan, muncungkan mulut, asalkan baris bawah, lebarkan bibir mulut kita, selesai masalah ra. Sebab ra ni kadang-kadang banyak masalah dengan beberapa keadaan kita. Jadi kadang-kadang dia tak tahu, mungkin lahjah kita lah, pelet kita, bahasa kita kadang-kadang tak membantu. Kadang-kadang dia lebih ringan untuk nak jadikan sumber ra itu tipis belaka. Tak tahu kalau Malaysia ni mungkin ada kawasan-kawasannya yang senang nak sebut ra itu secara nipis. Arab pun tak ada. Arab pun ada juga. Arab kalau bahasa amiyah, lahjah amiyah, lahjah lebih-lebih lagi lahjah Hijaz, Mekah, Madinah ni, lagi-lagi Mekah lah. Ra kebanyakan dia nak nipis. Walaupun baris atas, walaupun baris depan. Dia lebih nak kepada nak nipis. Jadi kalau siapa yang lancar lahjah Ami Mekah ni, ra dia tak berapa nak selamat. Dia nak kena betul-betul kontrol waktu baca Quran. Sebab dia akan jadi. Macam Arab Yaman pun sama. Arab Yaman pun sama juga. Ra pun dia lebih kepada banyak dalam kegunaan bahasa hariannya. Ra tu tipis. Bukannya tebal. Jadi nak kena, bila macam tu macam tercabar lah sikit. Lidah dah ringan, dah mudah nak sebutnya huruf ra ni semua dengan cara nipis belaka. Okey, selesai Okey, sekarang ni kita masuk pula keadaan kita nak faham ra secara detail, secara satu persatu. Dia masih mudah lagi. Cuma dia perlu kepada pembahagian sikit. Dan yang paling payahnya sebenarnya yang ketiga nanti saya masuk. Yang ni kita masuk bahagian yang paling mudah. Jadi tuan-tuan bersedia
cara kita nak faham hukum ra secara keseluruhan, kita kena ingat 842. 842. Ingat nombor ni. Nombor khas untuk huruf hukum tafkhim dan tarqiqur ra. Hukum-hukum ra tebal dan ra nipis. Nombornya 842. Okey. Dah ingat 842 senang 842 dah senang. Dah ingat. Kalau dah ingat selesailah, mudah. Okey, apa 842 tu? 8 untuk tebal, 4 untuk nipis, 2 untuk dua wajah. Kedua-duanya boleh. Tebal pun boleh, nipis pun boleh. Okey. Jadi kena ingat nombor ni dulu. 842. 8 untuk 8 keadaan ra. Dalam Al-Quran semuanya, bila ada salah satu daripada 8 keadaan ini, ra ini semua tebal. 8 keadaan. Banyak ra. Banyak yang tebal. Lepas tu nombor 4 pula. 4 keadaan ini, kalau berlaku ra itu dalam salah satu 4 keadaan ini, semua kena nipiskan ra. Bila sebut nipis tu kena nak lebarkan bibir mulut lah. Dan nombor 2 pula, dalam 2 keadaan ini, kalau jumpa ra dalam 2 keadaan ini, suka kita lah. Kita nak selesa yang mana. Ada mazhab tajwid baca tebal, ada mazhab tajwid baca nipis. Kita pilihlah yang mana selesa, yang mana mudah terpulang. Kedua-duanya betul insya-Allah. Okey, kita pergi kepada tafkhim. Yang pertama, 8 keadaan hukum ra yang tebal. Okey, kita nak bahagikan kepada 4 bahagian. Ini kita bahagikan kepada 4 bahagian. Senang je. Yang 8 ni nampak banyak kan? Sebenarnya dia sikit je. 8 ini nampak macam banyak. Tapi sebenarnya kita nak hafal, kita nak ingat dengan mudahnya. Kita kembali kepada kaedah yang pertama tadi, yang Haji Mazhab Arsyadi tadi. Haji Arsyad tadi. Kan? Baris atas, baris depan. Kita mula dengan baris atas. Apa sahaja ra yang ada kaitan dengan baris atas, dia semua tebal. Jadi di sini dia ada 3 keadaan yang ada kaitan dengan baris atas. Ra baris atas, ra mati sebelumnya baris atas, ra mati sebelumnya baris atas. Kita kena faham, kita kena ingat, faham dulu sebelum kita nak ingat. Kita bayangkan yang pertamanya ra baris atas, yang keduanya ra mati sebelumnya baris atas. Yang ketiganya, ra mati sebelumnya baris atas. Semua ada kaitan dengan huruf ra berbaris atas. Semua ada kaitan dengan huruf berbaris atas. Bukan ra, huruf berbaris atas. Okay, contohnya dalam yang pertama tadi ra baris atas, mana-mana ra baris atas lah. Ramadana, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahma, Sirata. Mana-mana ra bagi atas, semua tebal belakang. Okey. Yang keduanya, ra mati sebelumnya baris atas. Dalam contoh di sini, Maryama. Jadi cuba perhatikan ra ni, bila kita nak sebut baris, nak sebut tebal, dia ke depan sikit bibir mulut kita. Maryama. Okey. Lepas tu yang ketiga pula yang ada kait dengan huruf baris atas juga, ra tu mati sebelumnya baris atas. Ini banyak. Wal asr, qadr, fajr. Apa lagi? Amr dalam surah Al-Qadr banyak syahr. Qadr. Ra tu semua tebal. Sebab apa? Sebab ra tu mati sebelumnya baris atas. Jadi kesimpulannya tiga-tiga ni semua ada kaitan dengan baris atas. Kita dah hafal 3 dah. Kita dah ingat 3 dah. Dalam 8 tu kita dah ingat dan kita dah faham 3 dah. Mana-mana ra yang ada kait dengan baris atas semuanya tebal. Okey. 3 pula yang kedua, bahagian yang kedua, 3 pula mana-mana ra yang ada kait dengan huruf berbaris depan. Tadi kan baris depan kan? Baris atas semua tebal, baris depan pun semua tebal. Contohnya yang pertama daripada bahagian yang kedua tadi, ra baris depan. Yang keduanya, ra mati sebelumnya baris depan. Yang ketiganya,
Ra mati sebelumnya baris depan. Sebelumnya mati, sebelumnya baris depan. Jadi semua tu ada kait dengan baris depan. Dah 3. 3 campur 3 kita dah ingat 6 dah. Dah selamat dah 6 dalam poket kita, dalam hafazan kita, dalam fahaman kita, dah tak susah dah untuk kita nak tebalkan 6 keadaan ra. Kita dah boleh tebalkan sepuas hati dan dengan selamat dan dengan senang hati dan tenang hati, tak ragu-ragu lagi. Okey, contoh bagi ra depan, mana-mana ra bagi depan lah. Kafaru, ru, depan sangat sebab dia bagi depan. Okey, ra mati sebelumnya bagi depan. Ra tebal. Ra tebal. Dan sebelumnya ra mati sebelumnya bagi mati, sebelumnya bagi depan. Innal insana lafi khusr. Kita tak boleh relaxkan bibir mulut. Khusr. Kalau kita relaxkan gitu dia akan jadi tipis. Ini tak boleh, hukumnya kena tebal di sini. Khusr. Kena tekan, kena kekalkan ke depannya bibir mulut kita ketika kita nak gegarkan tepi lidah untuk makhraj ra. Itu namanya hukum ra tebal. Okey. 6 keadaan. Dia dah banyak tapi dia macam susah. Tapi mungkin senang. Kalau kita boleh faham, dia senang. Tapi kalau kita macam belum lagi nampak, belum lagi boleh tangkap, dia macam dah penuh. Dah pening dah. Mati sebelumnya mati, selepasnya mati, selepasnya bagi depan, bagi atas. Jadi saya serahkan kepada tuan-tuan, puan-puan semua, buatlah ringkasan sendiri macam mana kita nak conteng dengan bahasa kita, karangan kita sendiri supaya kita boleh faham. Jadi saya ringkaskan sekali lagi. Untuk kumpulan pertama, ra. 3 ra yang ada kait dengan baris atas. Yang pertamanya ra baris atas. Yang keduanya ra mati sebelumnya atas. Yang ketiganya ra mati sebelumnya baris atas. Ini kumpulan pertama. Jadi dia sebenarnya kalau macam kira-kira pun kita dah boleh simpan dah. Macam matematik jugalah kira-kira. Okey. Kumpulan yang kedua, mana-mana ra yang ada kaitan dengan baris depan. Yang pertamanya ra baris depan, yang keduanya ra mati sebelumnya baris depan, yang ketiganya ra mati sebelumnya baris depan. Jadi 6 semua. 6 keadaan ra yang tebal semuanya. Yang ni senang kita nak faham, senang kita nak ingat, senang kita nak beza-bezakan insya-Allah. Boleh? Insya-Allah boleh. Contoh-contohnya insya-Allah kita boleh cari dalam Al-Quran insya-Allah. Satu masa, satu kelas nanti kita akan khususkan untuk kita cari ra saja. Ra tebal, ra nipis, ra dua wajah. Insya-Allah kita akan buat macam tu supaya boleh kita beza-bezakan. Okey, kalau dah jelas 6 keadaan tadi, kita ada 2 lagi untuk malam ni kita nak habiskan. Ra yang tebal Okey, keadaan yang ketujuh, idza kanatir ra'u sakinatun wa qablaha kasratun 'aridatun malfudhatun aw muqaddarah nahu irji'u alladhi irtadalahum. Okey, dari yang ketujuh ini senang kita nak buat ringkasnya. Apabila ra mati sebelumnya hamzah wasal. Ra mati sebelumnya hamzah wasal. Sama ada hamzah wasal kita mulakan dengan hamzah wasal itu ataupun hamzah wasal itu diisqatkan, tak dibacakan disebabkan kita dah sambung dengan ayat sebelumnya. Kan hamzah wasal ni kalau kita sambung dia tak ada baca. Jadi kedua-dua keadaan itu kena tebalkan ra. Sebab apa? Sebab sebelumnya ada hamzah wasal. Okey, dalam contoh ini irji'u. Irji'u. Okey. Kalau kita nak tengok sebenarnya hamzah wasal ini dah dibaca dengan baris bawah. Tapi tidak. Sebabkan dia ni wasal, dia ni hamzah wasal, hukumnya termasuk dalam golongan, dalam kumpulan yang tebal. Irji'i ila rabbiki dalam surah Al-Fajr. Irji'u ila dalam surah dalam surah Yusuf. Okey, jelas ni ra tebal. Dan
Ra tebal, ra mati ini sebelumnya hamzah wasal tapi dihazafkan hamzah wasal disebabkan kita wasalkan dengan ayat sebelumnya. Alladzir tadalahum. Alladzir tadalahum. Kalau kita belajar nanti insya-Allah dalam keadaan-keadaan baris bawah ataupun ra yang tipis, di sini sebenarnya dia macam ni baris bawah sebelumnya ni. Kan ra mati sebelumnya baris bawah, sepatutnya dia masuk dalam golongan yang nipis ataupun ra tarqiq. Tapi tidak dikecualikan sebab apa? Sebab sebelum ra ini ada huruf hamzah wasal. Alladzir tadalahum. Okay, jadi untuk keadaan yang ketujuh, senang ringkas ceritanya. Setiap ra mati sebelumnya hamzah wasal, kita tebalkan ra itu. Irji' ila rabbika. Irji'i ila rabbika. Irji' ilaihim dalam surah An-Naml pun ada. Banyak jugalah dalam Al-Quran ra mati sebelumnya hamzah wasal. Okey. Jelas yang ketujuh? Saya rasa tak susah sangat sebab kita pun kenal semua hamzah wasal. Hamzah wasal yang ada kepala sad di atas alif tu, huruf alif, yang mana tasqutu waslan wala tasqutu waqfan, maknanya wala tasqutu 'inda ibtida'. Ketika kita mulakan dengan hamzah itu, maka hamzah itu akan dibacakan sama ada atas, bawah, depan ikut keadaan kalimah itu, dan dia akan digugurkan ketika kita wasal dengan kalimah-kalimah yang sebelumnya. Okey, kalau jelas yang ke-7, kita masuk yang ke-8 yang terakhir, iaitulah apabila ra mati sebelumnya baris bawah, selepasnya huruf isti'la yang bukan berbaris bawah. Dia ada 3 perkara sini. Pening sikit ni. Yang keempat ni pening, yang ke-8 yang terakhir ni dia macam susah sikit, tapi perhatikan saya nak jelaskan satu-satu. Yang pertamanya, keadaan yang ke-8 ni kedudukan ra, kedudukannya macam ni. Yang pertamanya ra itu baris mati. Ra itu sukun. Okey, sebelumnya huruf itu berbaris bawah. Okey, jadi kalau sampai sini ra ni tipis. Sebab sebelumnya baris bawah kan? Bukannya baris depan, baris atas. Tapi tidak, ada sambungnya. Selepasnya pula ada huruf isti'la. Huruf isti'la, huruf yang tinggi. Huruf isti'la tu ada berapa semua? Baru kita 2 minggu lepas kita belajar huruf isti'la. Sifat isti'la. Huruf yang tebal ada berapa semua? Ada 7. Ada 7. Khussa dhaghtin qid. Khasad Rin. Okey, tu. Jadi qid, boleh kita kena hafal macam tu baru kita boleh dapat terus huruf-huruf itu. Okey. Huruf tu tadi ra tu baris bawah, ra tu baris mati, sebelumnya baris bawah. Selepas ra mati tadi tu huruf isti'la, tapi syaratnya huruf isti'la ni bukannya baris bawah. Huruf isti'la ni bukannya baris bawah, sebab kalau baris bawah dia jadi hukum lain pula. Jadi kita nak kena kenal 3 perkara. Ada 3 perkara pada keadaan yang ke-8. Yang pertamanya ra baris mati, yang keduanya sebelumnya baris bawah, yang ketiganya selepasnya huruf isti'la yang bukannya baris bawah. Bolehlah buat karangan sendiri untuk keadaan yang ke-8 ini. Jadi ra ni walaupun baris mati sebelumnya baris bawah, dia tetap juga tebal ra ni sebab apa? Selepasnya ada huruf isti'la, huruf yang tinggi, huruf yang tebal yang tak baris bawah, yang bukannya baris bawah. Dalam contohnya dalam Al-Quran ada beberapa tempat sahaja, antaranya wa irsada, wa irsada. Kalau kita tengok ra mati sebelum baris bawah. Ni wa ir dia lebih senang untuk tipis sebab baris bawah itu membantu untuk menipiskan ra, tapi tidak, dia lebih kepada huruf yang selepasnya lagi memberi pengaruh kuatnya sebab sad itu sad baris huruf isti'la ataupun sifat isti'la. Wa irsadan liman harba dalam surah At-Taubah
Lepas tu contoh yang keduanya qirtasin. Qirta. Qirta. Ta tebal. Jadi ra pun tebal juga. Pure. Okey. Pure. Lepas tu antara contohnya firqah. Falaula nafara min kulli firqah. Ra tebal di sini. Ra berbaris mati sebelumnya baris bawah. Tapi selepasnya tu huruf isti'la qaf yang tebal, yang tinggi, maka ra di sini pun tebal juga. Firqah. Jangan baca filqah. Itu salah. Pure. Firqah. Tebal. Dan beberapa contoh-contoh yang lain lagi, insyaAllah kalau kita jumpa keadaan yang ke-8 inilah rupanya, maka kita tebalkan ra itu sebab dia termasuk dalam keadaan-keadaan ra yang mufakhamah, ra yang tafkhim, ra yang tebal. Cukuplah untuk malam ni yang tebal dulu. Jangan kita campur lagi dengan yang nipis. Jadi kita ada 8 keadaan. Kita nak kena hafal sebenarnya yang terakhir je. Bagi saya, yang terakhir nak kena bezakan sikit. Sebab dia ada lebih sikit syaratnya. Ra mati sebelumnya baris bawah, selepasnya huruf isti'la yang bukannya baris bawah. Itu je yang kita nak kena hafal. Yang lain saya rasa kalau kita buat kira-kira kita dah boleh ingat dan kita boleh faham. Yang pertamanya bahagian yang ada kaitan dengan baris atas, ra baris atas, ra mati sebelumnya baris atas, ra mati sebelumnya baris atas, dah dapat 3. Lepas tu bahagian yang kedua yang ada kaitan dengan baris depan, ra baris depan, ra mati sebelumnya baris depan, ra mati sebelumnya baris depan, dah dapat 3 lagi, dah 6. Lepas tu yang ketujuh lagi senang, ra mati sebelumnya hamzah wasal, dah dapat 7. Contohnya nantilah kita jumpa lah bila kita baca nanti. Cuma kita nak kena ingat ini dulu. Lepas tu yang ke-8 tu dia yang perlu kita nak kena ulang supaya kita betul-betul faham, kita betul-betul kita ingat dan kenal. Iaitulah ra baris mati sebelumnya baris bawah, selepasnya huruf isti'la, tapi huruf isti'la tu bukannya baris bawah. Jadi itulah 8 keadaan yang kena tebalkan huruf ra dalam baca Al-Quran Al-Karim. Macam mana? Ada yang dah hafal 8 ni? Ada yang dah boleh bercerita? Saya pun bukannya boleh hafal terus begitu. Jadi kita perlu kepada perhati dan juga tengok contoh, buat perbandingan. Sebenarnya dia perlu kepada masa jugalah. Bukan terus kita boleh ingat terus. Yang penghabisan ra baris mati Sebelumnya baris bawah. sebelum baris bawah. Selepasnya Lepasnya huruf isti'la yang Istilah. tidak berbaris bawah. Hmm. Kena sebut tu tidak berbaris bawah tu, kena tulis tu, kena kaitkan. Tidak berbaris bawah Tak berbaris bawah. Ya. Boleh je. Sebab kalau baris bawah dia akan jadi bahagian lain. Dia jadi hukum lain. ra mati sebelum baris bawah, ra mati Irsad. lepas huruf isti'la. Okey, sekali lagi. Saya takut nanti tertambah hukum, tertambah perkataan pun dia dah lain, lari dah makna. Okey, yang keadaan yang ke-8, ra mati sebelumnya baris bawah, selepas ra mati itu huruf isti'la yang tak berbaris bawah. Boleh? Okey, itu keadaan yang ke-8. Ra mati sebelum berbaris bawah, selepasnya huruf istilah yang tidak berbaris bawah. Ya, betul. Contohnya irsada, qirtas, firqah. Semuanya huruf ra ataupun hukum ra di sini tafkhim, tebal. Jadi insya-Allah kita pun nak kena biasakan sebut ra tafkhim, ra mufakhamah, ra tebal. Kita kena biasakanlah dengan nama-nama mustalahat hukum ra ini ataupun istilah-istilah tajwid yang digunakan dalam memberi hukum-hukum tadi. Ra tafkhim, ra mufakhamah, kedua-dua boleh baca. InsyaAllah ada lagi nak tambah, siapa-siapa yang nak tambah ke, nak bertanya dalam keadaan hukum-hukum ra bagi hukum-hukum ra mufakhamah ni, ra tafkhim. Ada yang jelas, ada yang kurang jelas. Ada yang nak tambah?
Kalau salah baca insya-Allah dimaafkan. Kalau salah baca ra tu tak tebal, dimaafkan insya-Allah sebab kita masih belajar. Kita belum lagi sampai bila-bila kita tak akan sempurna ilmu kita. Jadi yang syaratnya untuk nak dimaafkan ini dalam mana-mana kitab tajwid, bila kita dalam proses belajar banyak berlakunya kesalahan tajwid, dimaafkan sebab kita dalam proses belajar. Yang athimun, yang dikira berdosanya, sekiranya seorang itu dia tak nak belajar tajwid, tak nak berguru Al-Quran lagi. Dia nak baca ikut ilmu yang dia dah tahu, ikut pandainya dia, maka itu kalau adanya salah di situ risaunya kita, malam yujawwidil Qur'ana athimun. Siapa-siapa yang tak baca Quran itu maka athimun, berdosanya dia. Dalam kitab tajwid banyaklah kitab-kitab tajwid dimulakan dengan al-lahnul jali, hukum al-lahnul jali, hukum kesalahan yang terang dalam kita membaca Al-Quran, sama ada kait dengan hukum-hukum tajwid ataupun dengan lafaz-lafaz yang kita bacakan. Bila kita tak belajar, kita dah tak nak berguru, dikira berdosa. Jadi orang itu diharamkan untuk dia baca Al-Quran sendiri tanpa guru, tanpa berguru. Pada surah-surah yang dia tak boleh baca sempurna ataupun dia banyak salah. Ini ke berdosa sebab dia buat benda yang salah secara terang-terang dan juga secara zahir dan dia tahu dia buat salah, dia buat juga. Tapi kalau kita insya-Allah, termasuknya saya, insya-Allah saya pun sama juga dengan kita semua masih lagi nak belajar, masih lagi bila kita dengar ceramah-ceramah tajwid, ceramah-ceramah Al-Quran, kita akan dapat ilmu. Macam gitu insya-Allah. Kalau berlaku kesilapan kita, insya-Allah dikira insya-Allah dimaafkan. Lagi-lagi dalam bab ra ni, kita tengah belajar lagi, insya-Allah kalau berlaku kurang tebal sikit pun, insya-Allah kita cuba lagi nak bagi tebal betul-betul. Macam malam ni insya-Allah dah tambah jelasnya hukum ra yang tebal. Jadi insya-Allah mulanya daripada saat sekarang, bila nak baca Al-Quran, perhatikan 8 keadaan ini dalam ayat-ayat yang kita nak baca. Kalau ada mana-mana ra yang ada kait dengan baris atas, tebalkan semua. Mana-mana ra yang ada kait dengan baris depan, tebalkan semua. Mana-mana ra yang sebelumnya hamzah wasal, tebalkan. Mana-mana ra yang sebelumnya baris bawah dan selepasnya ada huruf isti'la yang tidak berbaris bawah, tebalkan. Jadi kita dah dapat 8 keadaan untuk kita tebalkan huruf-huruf ra ini insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, jelas insya-Allah. Okey, saya rasa sampai sini dululah. Insya-Allah kita akan tambahkan lagi insya-Allah minggu depan kita habiskan ra nipis dan juga ra yang dua wajah. Ra yang dua wajah insya-Allah. Okay, insya-Allah. Terima kasih semua. Insya-Allah semoga perbincangan kita, muzakarah kita, kelas kita insya-Allah bertambah lagi ilmu, bertambah lagi jelas dan juga bertambah lagi pengetahuan untuk kita membaca Al-Quran dengan sempurnanya insya-Allah. Selamat rehat semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran wa barik lana fil ayati wadh-dhikril hakim. وتجاوز عنا ما كان في تلاوتنا من خطأ أو نسيان أو تحريف أو زيادة أو نقصان. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والصحابة أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Inna wa minkum taqabbal. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. HM ada sekali dengan kita ni sebenarnya. HM ada. Dia menyamar dengan nama lain. Betullah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dengar suara baru tahu InsyaAllah. Okay, alhamdulillah. Cuma anak murid dia tak ada malam ni. Dia pergi Kedah. Oh, dah pergi Kulim Dia pergi Kulim Kedah Ustaz. Taranum kat sana. Taranum kat sana Ustaz. Wakil Singapura ke? Wakil Tampines Ustaz.